Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, saudara-saudara, apa yang berlaku di antara PAS dan Bersatu? Kenapa saya tanya ni? Sebab satu berita artikel yang menyebut rakyat sedang tunggu PAS rampas PN, kata pemuda PAS. Dan yang mengejutkan, tuan-tuan dan puan, muktamar tahunan PAS pusat kali ke-7 sebulat suara menyokong usul untuk mengambil alih pentadbiran PN daripada Bersatu menjelang PRU ke-16. Makna kata, ini adalah bom masa. Hanya tunggu masa untuk meletup, hanya tunggu masa PAS untuk mengambil alih ataupun mengepalai Perikatan Nasional instead of Bersatu ataupun Muhyiddin sebagai pengerusi PN hari ini. Jadi apa sebenarnya yang berlaku di antara PAS dan Bersatu, dan apa sebenarnya pergolakan yang berlaku dalam Perikatan Nasional? Oke, sebelum saya teruskan, saya perkenalkan kepada Anda. Ini adalah terapi imun transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah penyakit berulang, ada masalah gout, kolesterol, darah tinggi, kencing manis, penyakit kulit, sakit pinggang, sakit lutut, sakit bahu. Saudara-saudara, di dalam For Life terdapat banyak produk untuk Anda. Mungkin terapi imun adalah jawaban kepada doa Anda. Pada Anda di luar sana yang ingin mengetahui lebih tentang terapi imun, Anda boleh menghubungi saya di nombor yang tertera. Saudara-saudara, kita teruskan. Usul yang dibentangkan oleh Wakil Dewan Pemuda PAS Pusat, Muhammad Faizuddin Muhammad Zaid, disokong oleh Wakil PAS Shah Alam, Muhammad Sukri Omar, yang juga Ketua Pemuda PAS Selangor. Saya bawa usul yang terpenting bagi kita yang hadir ke Kedah dari seluruh negara. Kita bincangkan isu sosial, isu ekonomi, dan kita bincang bagaimana nak selamatkan negara kita. Tetapi, para hadirin jangan lupa, ada satu perkara yang mesti kita selamatkan sebelum kita masuk ke PRU 16. Rakyat sedang menunggu untuk kita rampas kepimpinan PN dan memimpin PN, bangkit mengangkat perjuangan PN ini, memimpin rakyat dan menghancurkan PH dan segelintir pemimpin-pemimpin UMNO yang sedang berada di Putrajaya, kata Faizuddin dalam ucapan di Kompleks PAS Kedah. Namun Faizuddin kemudian memperbetulkan perkataan rampas PN kepada memperkasahkan PN, seperti diminta pengerusi tetap Husin Ismail yang juga merupakan pengerusi Muktamar Majlis Muktamar PAS. Dia turut mendakwa PN hari ini lembab dan tidak ada hala tuju. Hari ini orang melihat PN lemau, tepu, tiada hala tuju yang jelas dan hilang fokus. Adakah ini satu sindiran kepada Bersatu ataupun khususnya kepada Muhyiddin sebagai pengerusi Perikatan Nasional dan Hamzah Zainuddin sebagai Ketua Pembangkang? Nah, saudara-saudara, apa sebenarnya berlaku? Adakah terdapat pergolakan di dalam PAS dan Bersatu? Dan khususnya di dalam Perikatan Nasional? Adakah ini satu bentuk sindiran agar Muhyiddin letak jawatan pengerusi Perikatan Nasional, ataupun lebih teruk lagi, adakah Bersatu akan keluar PN pada PRU 16 dan akhirnya PAS memimpin PN secara solo, dan adakah mungkin Bersatu akan menyokong kerajaan masuk Pakatan Harapan? Nah, saudara-saudara, apapun kita nantikan saja apa keputusan terkini. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, antara keputusan-keputusan yang kita nantikan berkaitan dengan inquest Zahra Karina, antara beberapa saksi sudah membuat kenyataan. Dan yang terkini saya nak kongsikan kepada anda
berkaitan dengan inquest Zara Kairina. Saksi kanak-kanak kedua, sahkan Zara Kairina, dipanggil Sinia dan menangis. Manakala ada satu pendedahan terbaru daripada peguam Zara Kairina berkaitan dengan ini, saksi dedah arwah dipanggil ke dom lain, nafi tuduhan mencuri, kata peguam. Nah, saya kongsikan kepada anda satu maklumat ataupun satu keputusan terkini daripada peguam Shahlan Jufri. Peguam berkata, mahkamah diberitahu sebaik kembali ke biliknya sekitar jam 9 malam. Zara menangis dan menjerit menafikan tuduhan berkenaan. Saksi pertama yaitu pelajar E memaklumkan kepada mahkamah coroner pada proceeding inquest kes kematian pelajar tingkatan 1 Zara Kairina bahawa Allahyarham telah dipanggil ke sebuah dom lain pada malam 15 Julai lalu untuk disiasat berhubung satu kes kecurian. Mungkin ada yang tertanya-tanya berkaitan dengan kes kecurian yang melibatkan Zara Kairina. Nah, ini adalah pendedahan terkini. Peguam yang mewakili Allahyarham Zara, Shahlan Jufri berkata, mahkamah diberitahu sebaik kembali ke biliknya sekitar 9 malam. Zara menangis dan menjerit menafikan tuduhan berkenaan. Manakala artikel yang lain pula berkata, bertajuk saksi kanak-kanak kedua, sahkan Zara Kairina dipanggil Sinia dan menangis. Peguam keluarga Zara Kairina Mahathir mengesahkan beberapa pakar tulisan tangan akan hadir ke kompleks Mahkamah Kota Kinabalu. Shahlan Jufri berkata, pakar tulisan tangan bebas sudah selesai menjalankan analisis mereka. Peguam kami, Muhammad Syahrul Nizam Muhammad Saleh akan memberi taklimat kepada media, katanya kepada New Straits Times. Shahlan sebelum ini memaklumkan pakar itu ditugaskan untuk mengesahkan ketulinan bahan bertulis termasuk buku nota, dokumen pribadi dan diary sebagai sebahagian daripada inquest yang sedang berlangsung berhubung kematian remaja perempuan berusia 13 tahun itu. Jadi itu adalah beberapa pendedahan terkini berkaitan dengan inquest Zara Kairina. Peguam Zara telah membuat kenyataan terbaru. Jadi berkaitan dengan ini saudara-saudara, perkongsian pada ketika itu, Zara ada menggunakan beberapa perkataan bagi menafikan tuduhan tersebut selepas balik semula ke biliknya. Malangnya, tiada seorang pun rakan dom yang cuba menenangkan beliau. Meskipun ketika itu semua ahli dom masih belum tidur. Katanya ketika ditemui media selepas proceeding. Maklumnya lagi, saksi turut menyatakan selepas insiden itu, dia tidak lagi melihat Zara kerana telah masuk tidur. Dalam pada itu, Shahlan menjelaskan setakat ini, pihaknya berpuas hati dengan keterangan pelajar E kerana ia menggambarkan situasi sebenar yang berlaku selepas arwah disiasat. Jadi berkaitan isu ini, kita berdoa keadilan untuk Zara Kairina dan kekuatan bagi keluarga Zara Kairina.